Salam sejahtera Malaysia. Selamat petang tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Sudah dijangka boikot memboikot, kecewa mengkecewa. Jangan mengencing. Kecewa pasti akan terjadi dan akhirnya boikot memboikot jadi betul-betul kali ini. Barisan Nasional pasti bergegar kali ini. Barisan Nasional pasti dalam bahaya besar, entah apa akan terjadi, tapi ini memang satu perkara yang amat duka cita bagi Barisan Nasional. Setelah diumumkan calon-calon, setelah diumumkan siapa calon dari parti mana dan sebagainya, MCA Batu tutup bilik gerakan dan ikrar boikot kempen PRU. Halawi, apa jadi dengan Barisan Nasional ni? Macam mana rakyat mau sokong kalau sudah ada begini, boikot memboikot? MCA bahagian Batu dilaporkan telah menutup bilik gerakan pilihan rayanya. Dalam keadaan marah dan kecewa hari ini, yang direkam dalam video yang tular di media sosial. Ini Zahid Hamidi kena jawab lah. Dia kan pengurusi Barisan Nasional. Dalam video pendek yang berdurasi kira-kira 13 saat itu, kelihatan sekumpulan lelaki menjerit sambil merobohkan spanduk berwarna biru dari hadapan sebuah lot kedai. Ia dikongsi dengan keterangan lagi pemberontakan dalam Barisan Nasional. MCA boikot calon MIC Parlimen Batu. Susah ini. Calon BN untuk Batu menjadi perbalahan. Kerana pengerusi gabungan itu Ahmad Zahid Hamidi pada mulanya telah mengumumkan calon dari MIC, Kohilan Pillay, akan bertanding untuk kerusi itu. Bagaimanapun sehari kemudian, Presiden MCA Wee Ka Siong berkata, partinya akan bertanding di kerusi itu. Dakwaan yang segera dinafikan oleh Presiden MIC, S.A. Vigneswaran. Bagaimanapun MCA menegaskan mereka diberi kerusi itu sebagai pertukaran untuk MIC menerima padang serai dan seterusnya mengumumkan Yu Tiong Look sebagai calon mereka. BN akhirnya mengesahkan bahawa Kohilan akan kekal sebagai calon gabungan itu untuk Batu. Dilaporkan oleh Sin Chiu Daily bahawa Yu dan Ketua Bahagian MCA Batu Lim Beng Hian mengetuai kira-kira 20 orang untuk menurunkan kain rentang dan menutup pusat operasi pada hari ini. Wow, ini memang mengejutkan amat. Yu enggan mendedahkan butiran perkara, hanya berkata bahawa tindakan mereka hari ini adalah kerana bahagian itu begitu sangat marah. Sementara itu Lim berkata seluruh bahagian tidak berpuas hati dengan keputusan untuk tidak meletakkan calon MCA di Batu. Katanya kami tidak ada pilihan selain menutup bilik gerakan. Pada mulanya semua orang masih mempunyai harapan, tetapi tidak lagi. Semua orang sangat kecewa. Oleh itu kami datang ke sini pada hari ini untuk menyelesaikannya, kata kenyataan itu. Tambahnya lagi, tiada pilihan lain. Kami perlu menerima keputusan ini. Tetapi kami pasti tidak akan pergi berkempen atau hadir semasa pencalonan, kata Lim. Ini betul-betul lah. Memang betul-betul amat mendukacitakan Barisan Nasional. Untuk rekod pada tahun 2018 yang lalu, calon bebas Prabakaran Parameswaran telah menang dengan majoriti 24,000. Woi, jauh betul meninggalkan calon daripada parti-parti ataupun gabungan yang lain. Prabakaran dia bertanding dalam calon bebas, dia menang sangat jauh meninggalkan calon-calon yang lain. Adakah kali ini BN boleh menang atau PH boleh menang atau tetap calon bebas yang akan menang? Kita tengoklah nanti. Tapi yang pasti memang perbalahan besar di dalam Barisan Nasional sedang terjadi. Sangat-sangat besar. Orang-orang besar UMNO sekarang pun sudah mulai lari meninggalkan parti,
lari meninggalkan parti UMNO, pergi ke Perikatan Nasional. Contoh saja Syahidan. Dia bukan calang-calang orangnya, besarnya, jasanya kepada Barisan Nasional UMNO. Malah dia adalah menteri di dalam kerajaan Malaysia. Tetapi kali ini dia lari ke Perikatan Nasional, bertanding atas tiket Perikatan Nasional. Ini memang perbalahan besar. Kemudian apa lagi? Noh Omar pun tidak dicalonkan, Zahidi pun tidak dicalonkan, Adam Baba pun tidak dicalonkan. Ramai sangat nama-nama besar yang masih berpotensi untuk menang tidak dicalonkan. Kenapa tidak dicalonkan? Saya pun kurang pasti. Walaupun masih ada potensi untuk menang. Sebagai bukti, Noh Omar punya nama lah yang dicalonkan, diberikan kepercayaan oleh ahli-ahli di parlimen yang dia menang. Tetapi alih-alih dia tidak diterima dia punya pencalonan oleh bahagian, dan akhirnya orang lain yang dicalonkan. Jadi itu memang mengecewakan lah, memang mengecewakan. Tapi tidak pasti apa yang akan Noh Omar buat pula. Okey, harap-harap Noh Omar punya penyokong tidak boikot lah, macam MCA Batu ini. Mereka ikrar akan boikot kempen. Mereka betul-betul beritahulah terus terang bahawa mereka akan boikot kempen dan tidak akan hadir penamaan calon besok. Okey, so tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, inilah yang terjadi di saat-saat akhir dalam politik Malaysia. Inilah yang akan terjadi, yang sudah dijangka pun. Sudah dijangka. Malah jangan lupa Pakatan Harapan pun mungkin juga ada jadi macam begini. Kita tengoklah nanti. Seperti yang terjadi di Gombak. Lain Rafizi kata, lain pula yang Anwar Umum. Begitulah yang terjadi, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Jadi esok penamaan calon masih ada peluang untuk berubah, sebab segala sesuatu boleh berubah dalam masa beberapa jam saja. Mungkin yang diumumkan bakal calon A, B, C, tapi nanti besok penamaan calon yang sebenar akan berubah pula jadi D, E, F pula, orang lain pula. Segala-galanya boleh berubah. Kita nantikan saja. Harap-harap ada berubah. Ada harap juga tiada yang berubah. Harap-harap semuanya okey sajalah. Yang penting jangan bergaduh. Kita jumpa lagi. Bye-bye.